Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Rashidi ataupun di channel YouTube Cikgu Di. Bagi yang sudah like, share dan subscribe, Cikgu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, boleh tekan like video ni dan tekan subscribe untuk mengetahui video-video matematik yang akan datang. Jadi tanpa memasa, kita teruskan dengan pengurusan kredit dan hutang. Kredit, satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Okey, maksud kredit, penangguhan bayaran. Okey, hutang pula suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Okey, macam kita hutang dengan kawan ke, hutang dengan ibu bapa ke. Okey, contoh hutang. Lengkapkan pernyataan berikut dengan kredit atau hutang. A ialah wang yang layak dipinjam. Kita namakan dia sebagai kredit. Okey, ialah wang yang telah dipinjam. Maka kita letak dia hutang. Okey, hutang ialah wang yang telah dipinjamkan. Kita berhutang sama ada hutang dengan bank, hutang dengan kawan ataupun dengan siapa-siapa. Lengkapkan raja di bawah. Cara menguruskan kredit dan hutang dengan bijak. Yang pertama, menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, membayar jumlah yang tertera pada penyata kad kredit. Kalau kita berhutang pada Januari, contohnya RM2,000, kita bayar RM2,000. Okey, jangan bayar RM10 saja. Kalau kita berhutang RM3,000, kita bayar RM3,000. Yang ketiga, membayar hutang pada tempoh diskaun tunai. Padankan penyataan yang berikut. Yang pertama, kelebihan kad kredit. Yang kedua, kekurangan kad kredit. Okey, apakah kelebihan kad kredit? Yang pertama, meningkatkan kuasa beli. Yang kedua, kad kredit dia ada ganjaran ataupun hadiah-hadiah. Okey, kekurangan kad kredit. Mungkin kita terlebih belanja. Okey, sebab kita tak menggunakan wang tunai. Kita swipe sahaja di mana-mana pusat membeli belah ataupun di kedai-kedai yang kita membeli barangan. Seterusnya, kekurangan dia ialah penipuan kad kredit. Okey, banyak penipuan kad kredit sekarang ni. Okey, kelebihan kad kredit lagi. Kita gunakan masa kecemasan. Okey, waktu kita tak ada wang tunai dalam beg duit. Okey, so kita guna dulu kad kredit. Okey, seterusnya tanpa tunai. Betul lah macam tadi. Okey, tanpa tunai kita guna kad kredit dahulu. Okey. Okey, seterusnya kadar faedah tinggi. Kadar faedah tinggi ni adalah dia punya kekurangan kad kredit. Dan seterusnya menambah beban. Okey, bila kita menggunakan kad kredit, kita menanggung ataupun kita menampung hutang. Okey, selagi kita tak bayar, itu adalah beban kita. Lengkapkan pernyataan di bawah. Nombor 1, charge bayaran lewat. Nombor 2, tempoh tanpa faedah. Nombor 3, bayaran minimum. Dan yang keempat, charge kewangan. Okey, yang pertama, bayaran minimum ialah jumlah wang yang perlu dibayar pada setiap bulan setelah penyata kad kredit dikeluarkan. Kebiasaannya pada kadar 5% dari jumlah terkini. Okey, bayaran minimum ni kita perlu bayar setiap bulan apabila bank telah menghantar penyata kad kredit kepada kita, pada alamat kita di rumah. Okey, jadi ada bayaran minimum dia. Contohnya daripada RM1,000, kita kena bayar minimum 5%. Tempoh tanpa faedah ialah kelonggaran membayar hutang kad kredit dalam tempoh tertentu. Kebiasaannya dalam 20 hari. Okey, bank bagi kelebihan. Okey, dia bagi tempoh. Kebiasaannya dalam 20 hari. Mengikut kadar yang bank bagilah. Okey, kita kena bayar hutang juga dalam tempoh yang
diberikan. C. Caj kewangan. Ialah caj yang dikenakan jika masih terdapat baki selepas tamat tempoh tanpa faedah. Kebiasaannya pada kadar faedah tahunan 15 hingga 18% dan dihitung mengikut harian. D. Caj bayaran lewat. Ialah caj yang dikenakan jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah. Kebiasaannya pada kadar 1% daripada jumlah baki sebelum jelas. Baik, seterusnya, hitung bayaran minimum yang harus dibayar dalam penyata kad kredit berikut. Contohnya, bank ni dia bagi kad kredit dan bayaran minimum dia ditetapkan pada 5% ataupun 5/100. So, mari kita kira. Contohnya, bulan yang pertama kita menggunakan wang sebanyak 7,500. So, kita ambil 5/100 darab dengan 7,500. Minimum bayaran yang perlu kita bayar ialah sebanyak 5/100 darab 7,500. So, sebulan kita kena bayar dahulu sekurang-kurangnya RM375. Okay, katakan bulan seterusnya kita menggunakan kad kredit sebanyak RM12,300. Okay, so bayaran minimum dia berapa? Bank tetapkan 5%. So, kita ambil 5/100 darab dengan 12,300. So, dapat berapa? 5/100 darab 12,300. So, dapat RM 615, iaitu bayaran minimum yang perlu dibayar. Jumlah terkini dalam penyataan kad kredit Encik Kamal menunjukkan baki RM4,400 pada bulan Januari. Okey. Pengeluar kad kredit mengenakan caj kewangan atas baki yang belum dijelaskan pada kadar 15% setahun. Okey, mari kita kira berapakah Encik Kamal yang perlu bayar. Okey, sebulan RM800. Jadi kita ambil RM4,400 wang asal dia. Okey, tolak dengan 800, RM3,600. Okey, RM3,600 tadi dikenakan caj 15% untuk bulan Januari. Januari 1/12. So, caj kewangan dia RM45. So, kita ambil RM3,600 tambah dengan RM45. Jadi, baki untuk Januari tinggal RM3,645. So, dibawa pula ke bulan Februari. RM3,645 tolak dengan bayaran bulanan RM800. So, tinggal RM2,845. RM2,845 darab dengan 15% darab dengan bulan Februari. So, caj kewangan dia ialah RM35.56. So, kita tambah kedua-dua ni, RM2,845 dengan RM35.56. So, baki dia tinggal RM2,880.56. Okey, seterusnya RM2,880.56 ni dia bawa ke bulan 3. RM2,880.56, RM2,880.56 tolak dengan bulanan dia 800. So, baki tinggal RM2,080.56. So, RM2,080.56 darab dengan 15% darab dengan bulan 3, 1/12. So, jadi RM caj dia ialah RM26. So, kita tambah bulan tersebut dengan caj kewangan, dia jadi RM RM2,106.57. Okey, boleh faham setakat tu?
Bulan 4 dibawa pula 2100 ni 2106.57. Okey. Tolak 800. So dia jadi RM 1306.57. 1306.57 darab dengan 15%, darab dengan bulan tersebut. So cas kewangan dia kena RM16.33. So kita tambah bulan tersebut dengan cas kewangan. So dia jadi RM RM1,322.90. RM1,322.90 dibawa ke bulan 5. Kita ambil tolak dengan 800. Baki tinggal 522.9. Okey, selepas didarab 15, 100 darab dengan 1/12. So, cas kewangan dia pada bulan 5 ialah RM6.54. So, kamu tambah kedua-dua ni, akan dapat RM RM529.44. Katakan itu kalau sebulan Encik Kamal membayar RM800. Okey, katakan Encik Kamal, okey, baki dia RM4,400 sebulan, setahun dia kena 15%. Okey, dan dia kata nak bayar lebih sikit lah, nak bayar RM1,200 sebulan. Macam mana kita nak kira? Okey, cara dia macam ni, sama juga. Baki pada bulan 1 RM3,240 tolak dengan RM1,200. Komitmen dia sebulan. Okey, so dapat 2040. Ambil balik 2040 tadi, darab dengan 15%, darab dengan bulan tersebut. So dia jadi RM 25.50. So, kita tambah kedua-dua ni, akan dapat baki 2065.50. 2065.50 tolak dengan 1,200. So jadi 865.50. So darab dengan 15%, darab dengan 1/12. So cas kewangan pada bulan tersebut RM10.82. Okay, kita tambah kedua-dua ni, bayaran bulanan dengan cas kewangan. So dia jadi RM RM876.32 adalah dia punya baki. Hitung jumlah cas kewangan. Okey, jumlah cas kewangan. Tadi kita dah kira cas kewangan. Dia nak jumlah dia. Jika Encik Kamal bayar 800 bulan dan 1,200 bulan. So, cas kewangan di sini, kalau dia bayar 800 bulan, cas kewangan dia ialah inilah. Tambah ni, tambah. So, akan dapat RM. Kalau sebulan 800, cas kewangan dia ialah RM129.44. RM129.44. Berapa cas kewangan kalau sebulan Encik Kamal membayar 1,200? Cas kewangan dia, bila kamu tambah semua ni, 40, 25.5% dan RM10.80. Cas kewangan dia ialah RM RM76.32. Okey, jadi jumlah cas kewangan untuk 800 bulan, cas kewangan dia kena RM129.44. Kalau dia bayar RM1,200 sebulan, cas kewangan dia kena RM76.32.
Buat satu kesimpulan tentang perbezaan jumlah caj kewangan yang dikenakan. Kalau kamu tengok di atas, bila kamu bayar komitmen lebih sikit, kamu bayar 1,200 sebulan, caj kewangan kamu kena sikit saja, RM76. Tetapi kalau bulanan kamu bayar rendah, okey, RM800 sebulan, caj kewangan kamu tinggi, RM129. Beza dia dengan RM76. Banyak tu. Okey, so kesimpulan ditulis di sini ialah Encik Kamal perlu membayar caj kewangan yang lebih tinggi apabila membayar RM800 sebulan. Okey, sampai situ saja video cikgu untuk kali ini. Selepas ini kita akan masuk kepada faedah pinjaman. Jangan lupa like, share dan subscribe video cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't need no sleep because I'm